Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar semua? Harapkan semua dalam keadaan sihat dan juga ceria dan bersedia untuk meneruskan pelajaran matematik tahunan kita pada hari ini dengan tajuk panjang, isim dan isi padu cecair. Jadi pastikan kita mulakan pelajaran kita pada hari ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita teruskan. Okay. Sebelum ni kita telah tengok unit dalam panjang, isim dan isi padu cecair. Okay, ini sebagai ulangan ya. Jadi unit dalam panjang ialah kilometer, itu kita tulis km, dan meter kita tulis m. Okay. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Okay, ingat tu. Kemudian unit dalam isim pula kilogram, atau kita tulis kg je punya unit dia, ataupun dan juga gram kita tulis dalam g. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Isi padu cecair pula unitnya ialah liter dan mililiter, ml. Okey, dan 1 liter sama dengan 1000 ml. 1 liter sama dengan 1000 ml. Baik, kalau kita tengok sini, dan kita pun telah tengok yang lalu, nak menukar pertukaran unit daripada meter kepada kilometer, kita bahagikan dengan 1000. Dari kilometer ke meter kita darabkan dengan 1000. Unit kecil ke unit besar kita bahagi 1000. Unit besar ke unit kecil kita darab 1000. Kilometer ialah unit besar, meter ialah unit kecil. Begitu juga dengan isim. Daripada gram ke kilogram kita bahagi 1000. Daripada kilogram ke gram kita darab 1000. Begitu juga dengan isi padu cecair. Daripada mililiter ke liter kita bahagi 1000. Dari liter ke mililiter darab 1000. Okey, pasti semuanya ingat apa yang telah kita pelajari yang lalu. Untuk hari ini kita nak tengok, InsyaAllah kita nak tengok penyelesaian masalah. Okey, untuk itu kita gunakan soalan dalam buku teks muka surat 130. Buku teks anak-anak ya, dalam muka surat 130. Mari kita bincangkan soalan yang pertama. Soalan A. Gambar di bawah menunjukkan kandungan kalori bagi makanan tertentu dalam menu sarapan. Sarapan pagi ya, sarapan pagi. Anak-anak pastikan mengambil sarapan pagi ya. Jangan tinggal sarapan pagi. Okey. Kita tengok sini dia kata 2 keping roti bijirin penuh 60 gram bersamaan dengan 140 kalori. 1 biji telur 55 gram isimnya bersamaan dengan 70 kalori. 1 cawan yogurt yang berisi padu 150 ml bersamaan dengan 90 kalori. Jadi dia menceritakan Asia makan 2 keping roti bijiran penuh, sebiji telur dan 2 cawan yogurt itu. Hitung jumlah kalori yang telah diambilnya. Asia makan 2 keping roti, sebiji telur dan 2 cawan yogurt. Okey, jadi mari kita tengok. Dia minta kita hitung kalori yang diambil oleh Aisyah untuk sarapan pagi itu. Okey, mari kita tengok anak ya. Okey, 2 keping roti 140 kalori. Macam mana pula dengan sebiji telur? Sebiji telur 70 kalori seperti yang diberikan ni. Dan dia makan 2 cawan yogurt. Okey, sini kita tahu isi padu bagi 1 cawan ialah 150 ml dan 90 kalori. Dan Asyah minum makan 2 cawan. Sebab itu dah kita 90 ni darab dengan 2, maka Asyah telah makan yogurt sebanyak 180 kalori. Jadi dikata hitung jumlah. Bila jumlah, operasinya ialah operasi tambah. Jadi kita nak tahu jumlah kalori yang Asyah makan ialah kita tambah 140 tambah 70 tambah 180 sama dengan 390 kalori. Mana
mana sarapan pagi Asiah pada hari itu ialah 390 kalori. Ya, nak-nak ya. Ini makanan. Jadi kita kena jaga kesihatan. Baik, seterusnya kita tengok soalan B pula. Diberi 200 ml teh hijau tanpa gula adalah sama dengan 0 kalori. Minuman yang tanpa gula adalah 0 kalori ya, nak-nak ya. Apabila 5 gram gula ditambah ke dalam minuman teh itu, ia membekalkan 20 kalori. Cikgu Lau mendapat 8 kalori apabila minum 200 ml teh itu. Berapa gram gulakah yang ditambah ke dalam minuman tersebut? Okey, 200 ml walaupun dia ada teh hijau tapi tanpa gula, maka ia adalah 0 kalori. Apabila 5 gram gula ditambah ke dalam minuman teh itu, ia membekalkan 20 kalori. 5 gram 20 kalori. Okey. Cikgu Lau ni dia mendapat 8 kalori apabila dia minum teh itu. Jadi kita kena cari berapa gram gulakah yang ditambah dalam minuman Cikgu Lau itu. Okey. Mari kita tengok, ya. Okey. 5 gram gula membekalkan 20 kalori. Kita kena cari berapa gram gula yang membekalkan 8 kalori. 5 gram gula 20 kalori. Berapa gram gula? 8 kalori. Jadi kita kena cari berapa kalori yang dibekalkan oleh 1 gram gula. Saya nak carinya. Jadi 20 ni bagi dengan 5 gram ni sama dengan 4. Okey. 20 bagi dengan 5. Kalau 5 gram 20 kalori. Jadi kalau 1 gram maknanya 20 bahagi 5. Maknanya 1 gram gula membekalkan 4 kalori. Jadi kita nak tahu berapa gram gula menghasilkan 8 kalori? Ya, 8 bahagi 4. Sebab 1 gram gula 8 kalori. Minta maaf, 1 gram gula 4 kalori membekalkan 4 kalori. Jadi kalau 8 ni 8 bahagi 4 ialah 2 gram. Maknanya Cikgu Lau telah minum teh hijau ni yang ditambah dengan 2 gram gula. Okey. 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 Dan kita tengok pula yang seterusnya. Baik, seterusnya kita tengok soalan C. Okey. Soalan C dia ada bagi rajah menunjukkan jarak sebuah jarak bandar ya, antara bandar. Mari kita baca soalan dia. Berdasarkan rajah di atas, bandar K, L, M dan N terletak di sebatang jalan yang lurus. Bandar K, bandar L, bandar M, bandar N terletak di sepanjang jalan yang lurus. Okey. Jarak KL bandar K ke L sama dengan jarak MN. Maknanya jarak KL ni sama dengan MN, sama jaraknya. Ya. Baik. Jarak LM ni adalah 4 kali jarak KL. 4 kali jarak KL. Okey. Jadi perjalanan dari L ke M menggunakan 3 liter petrol. L ke M ni yang sepanjang 120 km ini menggunakan 3 liter petrol. Okey. Berapakah isi padu petrol dalam liter yang diperlukan untuk perjalanan dari K ke N melalui L dan M? Okey. Daripada K nak ke N ni dia melalui L, melalui M. Okey, dia tanya berapa isi padu petrol dan jawapan ni dia minta dalam unit liter. Okey. Ni ya. Okey. Mari kita tengok macam mana kita nak tahu. Kita kena tahu dulu, cari dulu jarak KL.
Jadi jarak KL sama dengan MN. Sama dengan LM bahagi dengan 4. Berapa jarak LM? 120 km bahagi dengan 4. Maka jarak KL ialah 30 km. Jarak KL 30 km, maka jarak MN pun 30 km. Sebab jarak KL dan MN adalah sama. Okey. Kenapa bahagi 4? Sebab setelah diberitahu jarak LM adalah 4 kali jarak KL. Sebab tu kita bagi dengan 4 ya. Baik, seterusnya dia beritahu juga 3 liter petrol ni digunakan untuk 120 km, iaitu dari bandar L ke M. Okey. 3 liter petrol ni dia boleh digunakan sepanjang 120 km. Sejauh 120 km itu dari bandar L ke M. Jadi K ke L sama dengan 3 liter petrol bahagi dengan 4. Kenapa bahagi 4? Sebab jarak L ke M adalah 4 kali KL. Kalau M ke L ke M 120, 3 liter, maka 3 liter ni kita bagilah dengan 4. Sebab dia dah bagi tahu dah jarak LM adalah 4 kali KL. Jarak KL. Okey. Jadi kita bagi dengan 4, maka kita dapat untuk dari K ke L menggunakan petrol sebanyak 0.75 liter. Okey, ini unit liter juga ya. Boleh kalau kita boleh tulis unit liter seperti ini, L huruf besar ya. Okey, kita lagi sekali. K ke L ni 3 liter petrol ni bahagi dengan 4 sebab K ke L adalah 4 kali L ke M. Dia dah bagi tahu dah L ke M 3 liter petrol. Jadi 3 liter petrol ni kita bagi kepada 4. Jadi kita mendapat 0.75 liter penggunaan petrol dari K ke L. Tapi dia minta penggunaan petrol, isi padu petrol dari K ke N melalui L dan M. Jadi kita pun jumlahkan semua penggunaan isi padu petrol. Baik, 3 liter ni L ke M tambah dengan 0.75 K ke L tambah lagi 0.75 M ke N. Jadi penggunaan petrol dari K ke N ialah sebanyak 4.5 liter. Isi padu petrol yang digunakan dan untuk perjalanan K ke N ialah 4.5 liter. Okey. Jadi insya-Allah itu adalah 3 perbincangan soalan penyelesaian masalah. Okey. Terima kasih kepada semua kerana menonton. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah silap. Terima kasih lagi sekali. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.